Ketiga, ada berita baik yang ingin saya kongsikan untuk mereka yang masih lagi belum mendapat pekerjaan di tempoh sukar ini. Kerajaan melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso telah mengumumkan lanjutan program Penjana Kerjaya 2.0. Ini untuk meneruskan usaha mewujudkan peluang pekerjaan baharu dan mengurangkan pengangguran dalam kalangan pekerja tempatan. Melalui Penjana Kerjaya 3.0 di bawah pemulih, kadar gaji minimum mereka yang layak menyertai diturunkan daripada RM1,500 kepada RM1,200 sebulan. Ini menyenangkan syarikat-syarikat untuk mengambil lebih pekerja. Tempoh kontrak penggajian bagi semua kategori insentif juga dikurangkan daripada 12 bulan kepada 6 bulan bagi kumpulan pencari kerja berumur 50 tahun ke atas, OKU dan juga bekas panduan. Insentif kerjaya gig pula ditambah baik dengan peluasan skop pengambilan pekerja meliputi pekerjaan gig ataupun sementara, dibuka kepada golongan penganggur tegar iaitu mereka yang menganggur lebih daripada 180 hari. Selain daripada itu, insentif untuk agensi pekerjaan swasta APS yang menyokong usaha pencarian pekerjaan juga diperluaskan kepada kategori pekerja berkemahiran rendah dengan gaji di bawah RM3,000 sebulan. APS akan menerima insentif RM100 bagi setiap penempatan. Permohonan bagi program Penjana Kerjaya 3.0 ini akan dibuka mulai 15 Julai 2021 hingga 31 Disember 2021 dan dijangka akan menjana sebanyak 180,000 penempatan pekerjaan sehingga akhir tahun ini. Perkara keempat yang ingin saya ketengahkan adalah program subsidi upah. Melalui pemulih juga, program subsidi upah dilanjutkan sebagai PSU 4.0 yang akan berlangsung selama masa 4 bulan bermula 1 Ogos ini. Matlamat utama ialah bantuan berterusan kepada golongan majikan dalam usaha meneruskan perniagaan dengan mengekalkan pekerja mereka. Sebanyak RM3.8 bilion peruntukan untuk PSU 4.0 akan disalurkan kepada majikan yang layak dan terhad kepada 500 orang pekerja bagi setiap perusahaan. Kadar RM600 untuk setiap pekerja dikekalkan dalam PSU 4.0 ini. Program ini terbuka kepada semua sektor ekonomi untuk 2 bulan pertama, manakala 2 bulan seterusnya adalah khusus bagi sektor-sektor di dalam kategori senarai negatif. Penambahbaikan yang dibuat adalah tiada had gaji pekerja ditetapkan berbanding had gaji RM4,000 ke bawah dalam bantuan PSU sebelum ini. Program ini menyasarkan 242,000 majikan meliputi lebih daripada 2.5 juta pekerja di seluruh negara. Saya menyeru kepada semua majikan yang terkesan supaya membuat permohonan PSU 4.0 mulai 1 Ogos ini hinggalah 31 Oktober 2021. Sementara itu, sukacita saya kongsikan sekali lagi bahawa sehingga kini kerajaan telah membelanjakan lebih RM15 bilion di bawah PSU untuk menyelamatkan pekerjaan lebih 2.8 juta rakyat Malaysia. Saya juga ingin berkongsi satu contoh bantuan berterusan kerajaan melalui simulasi sebuah PKS bersaiz sederhana yang telah mendapat pelbagai manfaat dan impak positif aliran tunai bulanan dari April 2020 hingga Disember 2021. Andaian ini adalah bagi sebuah syarikat yang mempunyai 200 pekerja, mempunyai pinjaman bank sebanyak RM50 juta dan mendapat manfaat subsidi upah selama 13 bulan, iaitu merangkumi bantuan-bantuan dari tahun lepas hinggalah ke hujung tahun ini. Syarikat PKS bersaiz sederhana ini mendapat kemudahan moratorium selama 6 bulan. Justeru tambahan aliran tunai yang dinikmati dianggarkan lebih RM4.6 juta untuk 6 bulan. Selanjutnya, perusahaan ini juga mendapat bantuan subsidi upah bernilai RM1.68 juta. Syarikat ini juga menerima pelbagai geran dan bantuan dari kerajaan. Secara keseluruhannya, apabila mengambil kira semua insentif-insentif ini, aliran tunai syarikat PKS ini menunjukkan impak positif berjumlah RM6.3 juta ataupun lebih RM300,000 sebulan selama tempoh 21 bulan. Ini juga membuktikan bagaimana bantuan kerajaan adalah berterusan kepada sektor perniagaan. Selain bantuan seperti di atas, terdapat juga pelbagai insentif, diskaun elektrik dan potongan cukai yang boleh dimanfaatkan oleh syarikat-syarikat di Malaysia. Perkara kelima
adalah mengenai allowance mencari pekerjaan. Sebelum ini, bantuan SIP Prihatin menerusi allowance mencari pekerjaan membantu pekerja yang mencarum kepada perkeso yang kehilangan pekerjaan dan mencari peluang pekerjaan baru. Kini, melalui pemulih, bantuan segera ini diperluaskan kepada golongan bukan pencarum perkeso, termasuk graduan baru, lepasan sekolah dan pekerja sektor tidak formal. Walau bagaimanapun, mereka perlu mendaftar di portal kerajaan My Future Jobs yang diuruskan perkeso. Pencari kerja perlu menghadiri sekurang-kurangnya 3 temuduga dalam sebulan, sama ada secara fizikal atau dalam talian, bagi melayakkan mereka menerima insentif sebanyak RM300 sebulan selama tempoh 2 bulan. Sekiranya pencari kerja berjaya memperoleh pekerjaan melalui portal My Future Jobs, insentif tambahan sebanyak RM400 akan diberikan kepada mereka. Perkeso menyasarkan seramai 229,000 pencari kerja akan mendapat manfaat daripada bantuan ini. Pendaftaran untuk program ini akan bermula pada 15 Julai 2021. Jika anda kehilangan pekerjaan, daftarlah segera di My Future Jobs untuk peluang lebih luas dalam usaha mencari pekerjaan.